Adakah size geografi dan kekuatan ekonomi cukup untuk menjadikan sebuah negara sebagai tuan rumah di rantaunya sendiri? Atau adakah kepimpinan sebenarnya memerlukan sesuatu yang lebih daripada sekadar angka? Nama saya Muhammad Ernal bin Zainal, BA 23110542, dan saya akan menceritakan pengenalan serba sedikit mengenai politik antarabangsa di Amerika Latin. Untuk memahami konsep kuasa serantau di sini, kita tidak boleh sekadar melihat peta. Kita perlu memahami bagaimana sesebuah negara menguruskan pengaruh politik, ekonomi, dan ketenteraan terhadap jiran-jirannya dalam satu lingkungan geografi yang sama. Sejarah geopolitik di rantau ini seringkali menjadi medan pembuktian bagi negara-negara besar yang ingin mencapai status hegemoni serantau. Matlamat utamanya untuk mengimbangi pengaruh luar, terutamanya dominasi Amerika Syarikat. Namun menjadi kuasa serantau bukan hanya tentang siapa yang paling kuat. Ia melibatkan keupayaan untuk memimpin melalui pembinaan institusi dan kerjasama pelbagai hal. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, dunia telah beralih daripada sistem unipolar kepada multipolar. Peralihan ini memberi ruangan kepada negara-negara Amerika Latin untuk mendefinisikan semula identiti kolektif mereka melalui integrasi serantau yang lebih mandiri. Apabila bercakap tentang dominasi, Brazil sering menjadi watak utama. Dengan saiz geografi yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Brazil dilihat sebagai pemain paling dominan. Strategi mereka cukup jelas dengan menggunakan diplomasi soft power dan memegang teraju kepimpinan dalam blok ekonomi seperti Mercosur. Namun jalan menuju kepimpinan mutlak tidaklah mudah. Brazil berhadapan cabaran besar apabila negara jiran tidak semestinya menerima kepimpinan mereka secara sukarela. Ini mencetuskan persaingan pengaruh antara Brazil, Meksiko, dan Argentina. Meksiko contohnya mempunyai dinamika unik karena hubungan rapatnya dengan Amerika Utara yang kadang-kala membatasi peranannya sebagai pemimpin di selatan. Selain faktor material, kredibiliti sesebuah kuasa serantau sebenarnya terletak pada kestabilan institusi domestik dan konsistensi dasar luar mereka. Malah kebangkitan gerakan haluan kiri atau pink tide pada awal abad ke-21 telah mengubah landscape ini sepenuhnya. Fokus kini bukan lagi sekadar penguasaan pasaran, tetapi pembentukan norma politik yang menekankan kedaulatan dan autonomi wilayah. Sebagai penutup pengenalan ini, organisasi seperti UNASUR dan SILEC telah menjadi medan penting bagi kuasa serantau untuk melaksanakan agenda mereka tanpa campur tangan kuasa besar luar. Walaupun keberkesanan sering dipertikaikan apabila bertembung dengan kepentingan nasional, meneliti konsep ini adalah kunci untuk memahami imbangan antara cita-cita nasional dan realiti pengaruh global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ainun Mardia binti Gapar, nomor metrik BA 23110138, dan saya akan mengulas mengenai kriteria utama status kuasa serantau dengan memberi tumpuan kepada Brazil di Amerika Latin. Secara umumnya, kuasa serantau merujuk kepada sesebuah negara berdaulat yang mempunyai pengaruh ketenteraan, ekonomi dan politik yang signifikan dalam rantaunya. Negara ini berperanan penting dalam membentuk dinamika serantau melalui strategi yang menggabungkan hard power dan soft power bagi memastikan kestabilan dan kepimpinan di peringkat wilayah. Dalam konteks ini, Brazil sering dianggap sebagai kuasa serantau di Amerika Latin disebabkan oleh keluasan wilayahnya, jumlah penduduk yang ramai, serta kekuatan ketenteraan yang kukuh. Tambahan pula, dasar luar Brazil banyak menekankan kerjasama antarabangsa dan hubungan ekonomi menjadikannya pelaku utama di rantau tersebut. Terdapat 3 kriteria utama yang menentukan status kuasa serantau tersebut. Pertama ialah hard power yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, merujuk kepada penggunaan kekuatan ketenteraan dan ekonomi untuk mempengaruhi negara lain. Brazil menonjol dalam aspek ini apabila mengetahui misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu di Haiti atau MINUSTA, serta memainkan peranan dalam krisis Fundarus pada tahun 2009. Dari segi ekonomi, Brazil merupakan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan aktif dalam isu global seperti perubahan iklim dan keselamatan antarabangsa. Kriteria kedua ialah kuasa institusi, yaitu kemampuan sesebuah negara untuk membentuk norma dan struktur melalui organisasi antarabangsa. Di sini Brazil menggunakan kuasa institusi ini melalui pernyataannya dalam kumpulan BRISC dan G20 yang berfungsi sebagai platform untuk membangunkan pendekatan alternatif terhadap isu global serta memperkukuh identitas serantau yang bebas daripada dominasi kuasa luar.
Dan akhir sekali ialah pengiktirafan dalaman dan luaran. Dari segi dalaman, Brazil diiktiraf oleh negara jiran seperti Argentina sebagai kawasan serantau utama kerana kebangkitannya di pentas dunia. Manakala dari segi luaran pula, Kesatuan Eropah atau EU turut mengiktiraf Brazil sebagai rakan strategik penting dalam bidang ekonomi, tenaga dan teknologi. Kesimpulannya, melalui keupayaan dalam hard power, kuasa institusi pengiktirafan antarabangsa, Brazil jelas memenuhi kriteria sebagai kawasan serantau utama di Amerika Latin. Konsep regional power di Amerika Latin sering dikritik terutamanya kerana kelemahan integrasi serantau di Amerika Latin yang tidak mempunyai kesepaduan politik, ekonomi dan institusi yang kukuh yang menyebabkan kepimpinan kuasa besar serantau sukar diterima secara kolektif oleh negara-negara jiran. Fenomena ini digelar sebagai liquid regionalism, iaitu keadaan di mana institusi seperti Mercosur dan CELAC tidak menunjukkan komitmen yang konsisten akibat perbezaan ideologi politik, kepentingan nasional serta perubahan kerajaan yang kerap. Tambahan pula, kebanyakan institusi serantau hanya mempunyai perjanjian di atas kertas tanpa mekanisme penguatkuasaan yang berkesan dan akibatnya peranan regional power lebih bersifat simbolik berbanding praktikal. Selain itu, ketegangan ideologi juga turut melemahkan integrasi serantau. Dua pendekatan utama ialah Pan-Americanism dan pendekatan Amerika Latin. Pan-Americanism menekankan kerjasama seluruh benua Amerika termasuk dengan Amerika Syarikat seperti yang sering diamalkan Brazil melalui diplomasi pragmatik berasaskan kepentingan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan Amerika Latin pula mendukung negara seperti Cuba dan Venezuela yang lebih menekankan solidariti serantau, identiti pasca kolonial dan penolakan campur tangan kuasa luar. Pertentangan visi ini menyukarkan penentuan hala tuju kerjasama serantau secara bersama dan akhir sekali wujud jurang kapasiti dan jangkaan di mana Amerika Latin sering dilihat berpotensi besar sebagai peneraju ekonomi dan penstabil politik rantau. Namun, keupayaan sebenar negara-negara utama seperti Brazil terhad disebabkan masalah domestik seperti ketidaksamaan sosial, kelemahan tadbir urus dan ketidakstabilan politik. Jurang ini menyebabkan harapan terhadap peranan regional power tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dan kesimpulannya, kelemahan integrasi, perbezaan ideologi dan jurang kapasiti jangkaan menjadikan konsep regional power di Amerika Latin sentiasa dipersoalkan dan sukar berfungsi secara efektif. Sekian, terima kasih. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang definisi kuasa serantau. Brazil sering digelar gegasi Amerika Selatan, namun untuk memahami kedudukannya, kita perlu melihat melampaui saiz geografinya dalam hubungan antarabangsa. Kuasa serantau bukan sekadar tentang saiz dominasi yang mandiri. Ia merangkumi hegemoni politik, ekonomi dan ketenteraan untuk mempengaruhi rantau tersebut. Tetapi, di abad ke-21, kuasa bukan lagi hanya tentang kekerasan, hard power, ia kini tentang smart authority. Kuasa yang diperolehi melalui persetujuan dan pengiktirafan jiran bukan paksaan. Persoalannya, adakah Brazil berjaya menterjemahkan potensinya menjadi pengaruh kuasa besar yang sebenar? Baik, dari sudut ekonomi, jawapannya adalah ya. Brazil adalah gegasi yang tidak boleh dipertikaikan. Bayangkan, negara ini sahaja menyumbang lebih dari 50% daripada keseluruhan KDNK Amerika Selatan. Dengan ekonomi ke-10 terbesar di dunia, Brazil bertindak sebagai pusat graviti bagi rantau ini. Dominasi ini paling jelas dilihat dalam Mercosur. Dalam blok perdagangan ini, Brazil menyumbang 60% daripada keluaran gabungan, menjadikannya jiran-jirannya seperti Argentina dan Paraguay sangat bergantung kepada pasaran pengguna Brazil. Contoh ini, Brazil memberikan kelebihan asimetri yang besar, iaitu industri Brazil mendapatkan pasaran-pasaran manakala jiran-jirannya mendapat kebergantungan. Baik, kita beralih kepada aspek politik pula. Strategi Brazil adalah jelas. Ia mengurangkan pengaruh Amerika Syarikat dan menyatukan benua di bawah pimpinannya sendiri. Brazil adalah arkitek utama kepada penumbuhan UNASUR dan SELAC. Walaupun berdepan cabaran dan penarikan diri semasa era Presiden Bolsonaro, kembalinya Lula da Silva pada 2023 telah menghidupkan semula agenda integrasi ini menerusi konsensus Brasilia. Lebih menarik, Brazil menggunakan pendekatan multidimensionalisme. Ia bukan sahaja memimpin di rantau sendiri, malah menggunakan platform global seperti BRICS
dan G20 untuk memposisikan dirinya sebagai jurucakap ataupun mediator bagi seluruh Amerika Latin di pentas dunia. Baik, secara kesimpulannya, Brazil memenuhi semua kriteria sebagai kuasa serantau regional power melalui dominasi ekonominya dan diplomasinya yang proaktif, namun hegemoninya masih rapuh. Cabaran utama bukan dari luar tapi dari dalam rantaunya sendiri, iaitu keengganan negara jiran untuk menerima kepimpinan Brazil sepenuhnya. Untuk menjadi kuasa yang mutlak, Brazil perlu membuktikan bahawa kebangkitannya membawa kemakmuran bersama, bukan dominasi sebelah pihak sahaja. Jika gagal, Brazil berisiko kekal sebagai gergasi ekonomi yang senyap, besar dan kuat tetapi bersendirian Latin di pentas dunia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farain binti Abu Sa'ad, nomor metrik BE23110165. Saya akan teruskan pembincangan ini dengan membincangkan perbandingan antara negara Brazil dan Malaysia sebagai kuasa serantau dalam konteks politik antarabangsa. Pertama sekali, walaupun Brazil dan Malaysia berada di rantau yang berbeza, kedua-dua negara tersebut dikategorikan sebagai regional middle powers, yaitu negara yang mempunyai pengaruh penting di rantau masing-masing tanpa mendominasi sepenuhnya sistem antarabangsa. Selain itu, dari segi kedudukan serantau, Brazil diiktiraf sebagai kuasa dominan di Amerika Latin kerana saiz wilayah, jumlah penduduk dan kekuatan ekonominya. Brazil memainkan peranan utama dalam organisasi serantau dan sering menjadi wakil kepentingan Amerika Latin di peringkat global. Sebaliknya, Malaysia tidak mendominasi Asia Tenggara, namun berperanan penting dalam ASEAN melalui pendekatan diplomasi konsensus dan kerjasama pelbagai hala. Seterusnya, dari aspek dasar luar pula, kedua-dua negara ini mengamalkan pendekatan yang pragmatik. Brazil menekankan autonomi strategik dan dengan memperluaskan kerjasama selatan-selatan, manakala Malaysia pula mengekalkan dasar berkecuali dan mengutamakan hubungan seimbang dengan kuasa besar tanpa berpihak secara terbuka. Dan akhir sekali, dari sudut ekonomi pula, kedua-dua negara ni menggunakan kekuatan ekonomi sebagai asas pengaruh serantau. Brazil dengan sumber semula jadi dan industri berat, manakala Malaysia pula mereka menumpukan kepada perdagangan antarabangsa seperti sektor buatan dan pelaburan asing. Dengan yang demikian, perbandingan ini menunjukkan bahawa konsep kuasa serantau tidak bersifat tunggal. Brazil mereka mewakili kuasa serantau berasaskan kekuatan material, manakala Malaysia pula mereka menonjolkan melalui diplomasi, kestabilan dan pembinaan konsensus serantau. Sekian, itu sahaja daripada saya dan terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Kirna Naklema, nomor matrik saya BA23110464 dan saya akan menyimpulkan bahagian kesimpulan mengenai konsep kuasa serantau di Amerika Latin yang menunjukkan bahawa status sesebuah negara sebagai kuasa serantau tidak hanya bergantung kepada kekuatan material semata-mata. Sebaliknya, ia turut dipengaruhi oleh keupayaan institusi, kepimpinan politik, penerimaan negara jiran serta konsistensi dasar luar. Ini membuktikan bahawa konsep kuasa serantau bersifat kompleks dan dinamik serta dipengaruhi oleh faktor domestik dan perubahan dalam sistem antarabangsa. Brazil merupakan kajian kes utama yang relevan dalam memahami realiti kuasa serantau di rantau ini. Dari sudut ekonomi, kita dapat lihat bahawa Brazil menunjukkan dominasi melalui sumbangan KDNK yang besar serta peranannya dalam integrasi ekonomi serantau menerusi Mercosur, dan dari aspek politik pula, kita dapat lihat penglibatan aktif Brazil dalam organisasi serantau seperti UNASUR dan CELAC serta platform global seperti BRICS dan G20 yang mencerminkan usaha Brazil untuk memposisikan diri sebagai pemimpin serantau. Namun begitu, keupayaan tersebut tidak sentiasa diterjemahkan kepada kepimpinan serantau yang berkesan dan diterima secara konsensus. Kelemahan institusi serantau, perbezaan ideologi serta keengganan negara jiran menerima dominasi Brazil telah mengehatkan peranannya sebagai hegemoni serantau. Akhir sekali, perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahawa terdapat pelbagai model kuasa serantau. Justru kajian ini telah menyimpulkan bahawa konsep kuasa serantau perlu difahami secara kontekstual dengan keberkesannya bergantung kepada keseimbangan antara kekuatan material, legitimasi politik dan penerimaan serantau. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.